Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh terbunuh. Fadli dakwa kerajaan ini paling tak guna dalam sejarah Malaysia. Bekas ahli parlimen DAP beri amaran kontroversi arak rugikan kerajaan. Muhyiddin Yassin digesa bertindak segera damaikan PAS gerakan. Akmal Saleh kecam Lok benarkan syarikat arak buat program di sekolah. Khairi Jamaluddin yakin MP kerajaan juga bantah pelesinan media sosial jika jadi pembangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Kumpulan Pejuang Palestin Hamas dalam satu kenyataan pada hari ini mengatakan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh terbunuh di Tehran, Iran. Dalam satu kenyataan, kumpulan pejuang Islam itu berkabung atas kematian Haniyeh yang dikatakan terbunuh dalam serangan khianat Zionis ke atas kediamannya di Tehran. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab atas pembunuhan itu tetapi ia disyaki dilakukan tentera Israel yang berikrar untuk membunuh Haniyeh dan pemimpin Hamas yang lain berhubung serangan kumpulan itu pada 7 Oktober lalu. Bagaimanapun, kenyataan Iran tidak memberikan butiran tentang bagaimana Haniyeh dibunuh. Televisyen negara Iran melaporkan kematiannya pada awal Rabu dan penganalisis sudah mula menyalahkan Israel atas serangan itu. Israel sendiri tidak segera mengulas seperti mana yang biasa mereka lakukan sekiranya membabitkan pembunuhan yang dilakukan oleh agensi persikan Mossad mereka. Israel disyaki menjalankan kempen cubaan membunuh selama bertahun-tahun yang menyasarkan saintis nuklear Iran dan lain-lain yang berkaitan dengan program atomnya. Kerajaan ini paling tak guna dalam sejarah Malaysia. Itulah dakwaan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS Fadli Syahari yang menyindir pemimpin kerajaan pusat yang menabur janji di Nenggiri. Beliau turut mengulas janji-janji yang ditabur oleh pemimpin Pakatan Harapan semasa berkempen di PRK lepas yang termasuk 2 projek besar diumum segera jika PH menang. Fadli berkata namun janji-janji itu ditolak oleh rakyat. Disebabkan hal itu, kerajaan perpaduan kini yang dikatakan terpaling reformasi membisu apabila melihat sahaja pelanggaran moral seperti ini. Dalam hantaran yang sama, Fadli turut menyertakan keratan media kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkenaan rancangan pembangunan Nenggiri terutama di kawasan orang asli. Sebelum ini, Berita Harian melaporkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi jaminan bahawa Nenggiri akan berubah wajah dalam tempoh setahun sekiranya pengundi memberi mandat kepada Barisan Nasional pada 17 Ogos depan. Pengerusi BN itu turut memaklumkan janji terbabit akan ditepati dan beliau sendiri akan membantu calon BN Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani bagi merealisasikan perkara berkenaan. Seorang bekas ahli parlimen DAP memberi amaran kontroversi sumbangan syarikat arak kepada sekolah Cina akan merugikan kerajaan. Hua Kiasong berkata keputusan PRK Sungai Bakap di Pulau Pinang baru-baru ini menunjukkan masyarakat Cina semakin hilang kepercayaan terhadap kerajaan perpaduan. Pada PRK 6 Julai lalu di Pulau Pinang, hanya 47% pengundi Cina berdaftar keluar mengundi dengan 10% daripadanya mengundi Perikatan Nasional. Hua berkata isu baru-baru ini menimbulkan kemarahan masyarakat itu yang menganggap kritikan terhadap sumbangan sedemikian sebagai campur tangan ke atas hak mereka dalam pendidikan. Menurutnya, masyarakat Cina dahulu terpaksa mengumpul dana menubuhkan sekolah sendiri kerana kerajaan kolonial dan pasca kolonial tidak menyokong pendidikan bahasa ibunda. Katanya lagi, masyarakat Cina sentiasa memohon sokongan kerajaan dari segi peruntukan keuangan adil dan sama rata untuk sekolah Cina serta Tamil. Muhyiddin Yassin selaku Ketua Gabungan Perikatan Nasional perlu bertindak segera menamatkan ketegangan antara parti komponennya, PAS dan Gerakan dalam isu dana sekolah Cina, kata penganalisis politik.
Arif Aizuddin Azlan dari Universiti Teknologi Mara UiTM berkata, pengerusi PN itu tidak wajar berdiam diri ketika semua pihak melihat Muhyiddin sebagai pemimpin yang memegang kunci kestabilan dalam mengikat parti-parti dalam gabungan itu. Malah Arif berkata kepada FMT, tindakan membisu bekas Perdana Menteri itu dikuatiri memakan diri dan menjejaskan peluang calon PN dari Bersatu Muhammad Rizwadi Ismail pada PRK Nenggiri 17 Ogos ini. Sebelum ini, Timbalan Presiden Gerakan Oh Tong Kiong dilaporkan berkata bahawa parti itu tidak teragak-agak keluar daripada PN dan kekal teguh menyokong serta mempertahankan usaha sekolah Cina mengumpul dana walaupun terdapat ancaman tidak munasabah daripada sekutunya. Pada Ahad, Ketua Penerangan PAS pula Ahmad Fadli Syari turut memaklumkan PAS mungkin tidak akan bekerjasama dengan gerakan pada pilihan raya umum ke-16 susulan kecewa dengan pendirian parti itu yang menyokong isu dari masyarakat Arak kepada sekolah. Dr. Akmal Saleh mengecam kenyataan Anthony Loke di laman sosialnya sebagai berkata syarikat Arak dibenarkan adakan program kutipan derma di sekolah tetapi tidak dibenarkan mempamerkan logo mereka. Dalam satu hantaran di Facebook, Ketua Pemuda UMNO itu turut menggasa saudara seagama dan sebangsanya supaya bersatu. Beliau turut mempersoalkan Loke adakah selepas ini sekolah juga boleh menjemput syarikat perjudian untuk membuat program di dalam sekolah. Ketua Pemuda UMNO itu seterusnya menyindir Setiausaha Agung DAP itu dengan mengucapkan tahniah kepada Loke. Sebelum ini, Dr. Akmal mengecam Loke kerana mahu membangkitkan isu itu dalam kabinet berikutan kontroversi yang membabitkan kutipan dana untuk sekolah vernacular Cina yang melibatkan Tiger Beer. Walaupun Kementerian Pendidikan menghalang sekolah daripada menerima dana daripada syarikat pengeluar produk tembakau dan alkohol. Bekas Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar yakin sekiranya ahli parlimen kerajaan sekarang masih dalam kedudukan pembangkang, kumpulan itu akan membantah lesen kepada perkhidmatan media sosial dan pesanan internet. Salah seorangnya termasuk ahli parlimen Bangi, Shahrizan Johan yang akan mendakwa tindakan kerajaan mengenakan lesen berkenaan sebagai Trojan Horse bagi menyekat perbincangan politik. Bagaimanapun, bekas ahli parlimen Rembau itu menyokong tindakan kerajaan mengenakan lesen terhadap perkhidmatan media sosial dan pesanan internet kerana platform terbabit terlalu bebas dan tidak terkawal. Namun terdapat kerisauan tindakan berkenaan juga akan menutup ruang kritikan terhadap kerajaan dan perbincangan politik. Semua perkhidmatan media sosial dan pesanan internet yang ketika ini mempunyai sekurang-kurangnya 8 juta pengguna berdaftar di negara ini perlu memohon lesen kelas pemberian perkhidmatan aplikasi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti pengalaman semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.